Yang kedua, bila mana dia mengatakan hipotesis ni juga bersifat murahan dan langsung tak boleh dipandang. Kerana kebetulan orang-orang Islam bila mereka nak menanggalkan waktu atau masa, mereka menggunakan sistem apa? Sistem peredaran bulan untuk menanggalkan hari, menanggalkan minggu, menanggalkan bulan, menanggalkan tahun. Kita ikut kalender berasaskan peredaran bulan, lunar system. Jadi atas sebab kebetulan orang Islam menggunakan peredaran bulan, tengok dahlah the god of moon, Tuhan bulan, lepas tu guna kalender pula, kalender berasaskan bulan, menguatkan lagi bahawa dia ni menyembah dewa bulan. Tuan-tuan, bagaimana pula dengan negara China yang sezaman dan sewaktu dinasti di China juga menggunakan peredaran bulan sebagai kalender penanggalan waktu mereka? Bagaimana di tanah Jawa juga, Nusantara pada masa itu menggunakan sistem lunar yang sama? Adakah kita juga boleh membuat hipotesis yang sama? Orang-orang di China juga adalah penyembah dewa bulan. Tak masuk akal. Adakah orang-orang di Jawa juga adalah penyembah dewa bulan hanya kerana menggunakan sistem penanggalan berasaskan pergerakan bulan? Dan bagaimana pula dengan yang menggunakan sistem sebaliknya? Bagaimana manusia-manusia ataupun orang-orang di Iran pada masa itu, kaum Koptik, kaum Bahai, menggunakan sistem berasaskan matahari, solar system, dan negara-negara sebahagian besar dalam dunia ni menggunakan apa? Sistem penanggalan berasaskan solar system. Dan bolehkah kita nak berhipotesis bila mereka menggunakan solar system, mereka adalah penyembah dewa matahari? Tak logik. Dan kita hari ini pun masih juga guna solar system untuk Januari, Februari. Adakah kita rakyat Malaysia adalah penyembah dewa matahari? Tidak. Lebih jauh kita juga boleh berhipotesis menuduh astronomi dan ahli saintis astrologi mungkin membuat perkara yang sama. Kerana bila astronomi, astrologi dan ahli-ahli saintis yang melakukan iaitu bentuk-bentuk penemuan planet-planet, oh ni planet ni planet ni, dan mereka menamakan dengan nama-nama dewa Olimpik. Kita tahu dan kita belajar sejarah, anak kita belajar sampai hari ini pun bila tengok planet Mars, Jupiter, Saturn, ni nama siapa ni? Ni nama dewa Olimpik. Adakah kerana demikian kita nak tuduh ahli astrologi penyembah dewa Olimpik, ahli sains penyembah dewa Olimpik, saintis penyembah dewa Olimpik? Kita hak belajar sains kerana baca nama ni, sebut nama ni penyembah dewa Olimpik. Anak-anak kita yang belajar sekarang penyembah dewa Olimpik? Tidak sama sekali. Ini hipotesis yang begitu murah, tidak bermakna. Tuduhan begitu tidak boleh dibuat. Dan mereka mengatakan antara simbol yang Islam letak pada rumah ibadah dia hari ini, simbol bulan bintang. Bukti dia, di menara masjid ada bulan bintang, di kubah masjid ada bulan bintang, hiasan-hiasan dekorator yang kita panggil dalam masjid bulan bintang, bulan bintang, bulan bintang. Dan setengah bendera-bendera negara Islam pun pakai bulan bintang. Hipotesis ini bagaimana? Sebenarnya saya nak sebut satu-satunya agama yang tidak ada simbol ialah Islam. Kita bukan bercakap pada pertubuhan-pertubuhan tertentu, pertubuhan ni menjurus kepada milik orang Islam, hak tu adalah lambang, ada simbol. Cuma saya nak sebut secara umum, Islam ini bukan agama simbol. Sebab bila kita memerhatikan kepada agama lain sebagai contoh, bila kita tengok agama Yahudi, selalunya simbol yang begitu identik dengan Yahudi, simbol apa? Yang ada dekat bendera Israel tu, iaitu Star David. Bila tengok Star David tu adalah simbol Yahudi. Dia identik dengan Yahudi. Kalau Kristian, lambang salib dia tu. Bila tengok salib, kita tak kata, oh ni Syiah ni. Tak ada dalam otak kita tengok salib tu nak kata Syiah. Mesti dalam otak kita salib is Kristian.
Bagaimana dengan orang India, agama Hindu? Dia macam tulisan mirip perkataan Allah yang terbalik tu. Om dia panggil. Kalau dengan agama Buddha, 8 cakra sila dia tu. Tapi Islam tidak ada simbol tertentu. Jadi kita berhenti dulu.